Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberikan saya peluang untuk mengambil bahagian dalam usul untuk ucapkan syukur dan menjunjung kasih atas titah ucapan Sri Paduka Baginda semasa membuka penggal ketiga Parlimen yang ke-13 pada minggu lepas. Datuk Seri Yang di-Pertua, dalam titah ucapan Sri Paduka Baginda dinyatakan bahawa keadaan ekonomi adalah sesuatu perkara yang amat penting dan menjadi pandangan atau panduan kepada semua rakyat Malaysia. Saya hendak menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini tentang GST yang akan dilaksanakan pada 1 hari bulan April besok. Dan ini adalah satu charge atau satu cukai yang mempunyai kesan yang meluas dan juga impak dan yang besar ke atas rakyat Malaysia, khususnya isi rumah yang berpendapatan rendah. Sering dilaungkan oleh pihak Kerajaan Barisan Nasional bahawa GST hanya dikenakan ke atas perniagaan yang mempunyai pendapatan ataupun jumlah perniagaan yang melebihi RM500,000 setahun. Tetapi adakah pihak kerajaan faham bahawa kesan daripada GST ini adalah lebih meluas daripada peniaga-peniaga? Tentu, saya rasa bahawa pihak kerajaan telah menerima maklumat bahawa ada beberapa jenis perniagaan tradisional seperti kedai-kedai runcit yang akan gulung tikar dan tutup kedai kerana tidak mampu untuk memenuhi keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh GST. Dan sekiranya perlu, saya boleh berikan beberapa contoh di Balai Pulau, di mana ada beberapa pegadai-pegadai runcit yang telah pun tutup kedai. Dan ia adalah dalam kawasan Barisan Nasional, di mana Timbalan Menteri Kesihatan merupakan ahli parlimen di kawasan itu. So, kesan ini bukan sekadar ke atas peniaga-peniaga yang mempunyai pulangan ataupun jumlah perniagaan, volume perniagaan lebih 500,000. Kerana kadang-kadang kita nak dapat itu rebate, kita kena daftar. Tapi prosedur ini amat sukar untuk dipenuhi oleh peniaga-peniaga tersebut. Tapi saya tak mahu hanya sentuh kepada peniaga kecil saja. Saya juga ingin menarik perhatian tentang masalah rakyat biasa yang tidak terlibat dalam perniagaan. Contohnya, saya telah menerima aduan daripada pemandu-pemandu teksi. Dan bila saya persoalkan mengapa nak membuat aduan tentang GST, kerana tambang teksi telah diumumkan oleh pihak kerajaan akan dikecualikan daripada GST. Mereka menyatakan, kalau tukar tayar, tentu kena GST juga. Dan juga barang-barang lain. Dan di samping itu, pemeriksaan Puspakum, mereka pun dikenakan GST. Tidak ada sebarang pengecualian. Dan itulah sebabnya saya ingin meminta pihak kementerian atau pihak kerajaan, mengapa tidak mengecualikan semua pemandu teksi? Ada semua teksi-teksi, apabila mereka menjalankan pemeriksaan kenderaan mereka di Puspakum, mengapa mereka tidak dikecualikan pembayaran GST? Saya telah mendapat senarai daripada pihak custom tentang kadar bayaran pemeriksaan dengan caj 6% untuk pemeriksaan dengan Puspakum. Dan jelas sekali bahawa semua jenis kenderaan yang menjalani pemeriksaan kenderaan mereka dengan Puspakum akan dikenakan caj 6% GST. Ini termasuk bukan sahaja kenderaan
perniagaan atau perdagangan, tapi juga kereta swasta. Semua jenis kereta akan dikenakan GST 6%, termasuk kereta ambulans pun dikenakan GST. Kereta bomba pun dikenakan GST. Malah kenderaan mayat pun dikenakan GST. Jelas sekali, semasa hidup dikenakan GST, mati pun tak lepas. So di sini saya ingin meminta pihak kerajaan, tidak masuk akal sama sekali mengapa kenderaan-kenderaan yang memberikan perkhidmatan untuk tujuan awam seperti ambulans, seperti bomba, mengapa mereka perlu dikenakan GST apabila menjalani pemeriksaan dengan puspakum. Saya harap perkara ini boleh diberikan perhatian, kerana kalau tidak saya rasa ini ada kesan kepada semua rakyat Malaysia dan bukan hanya sekadar peniaga-peniaga saja. Satu lagi perkara yang saya ingin menarik perhatian pihak kementerian ialah tentang projek-projek kerajaan negeri. Telah dinyatakan bahawa projek kerajaan negeri akan terkecuali. Tapi ia sebenarnya indah khabar dari rupa, kerana apabila kerajaan negeri menjalankan projek macam projek jalan, pihak kami dimaklumkan bahawa ia juga dikenakan 6% GST. Saya nak bagi satu contoh di sini. Pihak kerajaan negeri nak jalankan satu projek jalan, sambungan di Jalan Bunga Hinai dengan Jalan Bunga Kaca di daerah Timur Laut di Pulau Pinang. Kosnya adalah 2.23 juta ringgit. Dan ini termasuk 6% GST sebanyak RM112,680. Pada awalnya kita ingat mungkin ada kesilapan dan pihak kerajaan negeri meminta ia dibetulkan kerana ini projek kerajaan. Tapi kita dimaklumkan bahawa memang benar bahawa GST akan dikenakan, sungguh pun ia adalah projek kerajaan untuk manfaat rakyat. Di sini saya ingin minta pihak kewangan, Kementerian Kewangan untuk memberikan penjelasan di sini. Macam mana satu public good, satu kemudahan untuk orang awam, mengapa ia dikenakan GST? Kerana saya percaya ini bukan sahaja ke atas projek-projek awam di Pulau Pinang. Ia merangkumi semua projek-projek awam oleh kerajaan negeri di seluruh Malaysia. Tak kira sama di Pulau Pinang ataupun di Sabah Sarawak pun akan kena bayar 6% GST. Dan ini akan menambah beban kepada pihak kerajaan negeri. Kerana belanjawan kita yang kita luluskan pada tahun lepas terpaksa ditambah 6% untuk projek-projek pembangunan. Dan saya rasa ia memang tidak adil sama sekali. Kerana pada asalnya, Tuan Yang di-Pertua, ia tidak diambil kira. Kerana kita dimaklumkan bahawa GST 6% tidak akan dikenakan ke atas projek-projek awam. This is a public good dengan izin. Dan oleh itu tidak seharusnya dikenakan GST. Saya harap perkara ini bolehlah dibetulkan. Kerana kalau tidak, ini bermakna bahawa semua projek kerajaan pembangunan, kerajaan negeri untuk projek pembangunan akan dikenakan GST. Dan ia dengan sendiri dia bermakna kita terpaksa kurangkan projek pembangunan untuk rakyat sebanyak 6% untuk membayar 6% GST ini. Oleh itu saya harap bahawa pihak Kementerian Kewangan atau pihak kerajaan boleh memberikan pengecualian yang sepenuhnya kepada projek-projek awam, baik untuk membina jalan, longkang, dewan orang ramai, taman hijau, ataupun yang seperti dilakukan di Pulau Pinang, memberikan free wifi. Kita harap bahawa ia boleh dikecualikan. Dan saya rasa bila saya sebut tentang perkara ini, bukan hanya untuk negeri Pulau Pinang saja. Ia adalah untuk semua kerajaan-kerajaan negeri. Kerana kalau Pulau Pinang kena, pasti
semua negeri-negeri lain pun akan kena bayar 6% GST untuk projek-projek kerajaan negeri. Sekiranya tidak dapat dilaksanakan, mungkin ia boleh diberikan secara rebate dengan dipohon dan dituntut oleh pihak kerajaan negeri. Saya ada salinan tentang perkiraan projek-projek kerajaan negeri di sini, dan saya boleh berikan satu salinan kepada pihak Kementerian Kewangan nanti untuk mereka buat perbandingan, di mana ditunjukkan secara jelas bahawa GST sebanyak 6% akan dikenakan. Dan saya ingin mengulangi sekali lagi, sekiranya perkara ini tidak dipulangkan balik ataupun dikecualikan, ia bermakna bahawa projek pembangunan kerajaan negeri akan dikurangkan sebanyak 6% untuk membayar 6% GST ini. Dan ini adalah satu kerugian dan kehilangan kepada rakyat. Jangan hukum rakyat dari aspek kemudahan awam, dari aspek projek-projek awam, semata-mata untuk membayar 6% GST. Kita semua tahu bahawa GST ini adalah satu cara untuk mendapat perolehan yang berlebihan, ekoran daripada kejatuhan harga antarabangsa minyak dan juga kekurangan kewangan. Kalau sekiranya kerajaan persekutuan dapat bertindak lebih tegas untuk memerangi rasuah, saya rasa mereka boleh dapat tambahan perolehan yang mereka perlukan. Dan kita boleh lihat dalam kes-kes skandal-skandal seperti 1MDB jelas menunjukkan bahawa ada banyak penyalahgunaan kuasa ataupun salah laku kewangan yang dapat dielak kalau pihak Kementerian Kewangan mematuhi prosedur-prosedur, berteraskan ketulusan dan juga compliance ke atas peraturan kewangan. Oleh itu, saya harap dalam aspek ini, perkara ini dapat diberikan perhatian. Kerana kalau tidak, saya rasa di seluruh negara, sebanyak 6% projek kerajaan negeri akan terjejas. Ada banyak perkara juga yang berkaitan dengan GST. Dan kita harap bahawa dalam pelaksanaan ini, sungguh pun pendirian pihak Pakatan Rakyat adalah untuk tidak bersetuju dengan GST, tapi memandangkan bahawa pihak kerajaan pusat masih berdegil ingin meneruskan GST. Kita harap bahawa pertimbangan boleh diberikan untuk mengurangkan beban kewangan orang-orang ataupun golongan yang berpendapatan rendah. Kerana suka tak suka, mau tak mau, rela tak rela, kita kena akui yang paling susah masih orang yang ada pihak yang berpendapatan rendah. Dan ini adalah satu hakikat. Kalau kita lihat analisa ekonomi ke atas negara-negara yang mengenakan GST untuk 2 tahun pertama adalah keadaan ekonomi yang paling sukar untuk mereka. Dato' Yang Bertua, saya juga ingin merujuk kepada apa yang saya sebut tadi, bahawa sekiranya pihak kerajaan pusat bersikap lebih tegas untuk menghapuskan rasuah, saya rasa kita boleh melambatkan pengenaan GST. Dan tak semestinya dikenakan pada 1 hari bulan April ini. Kita kena faham, kalau kita lihat usaha yang dibuat untuk mencerdaskan pembangunan ekonomi. Tahun lepas, 2014, kalau kita lihat sidang akhbar oleh pihak Governor Bank Negara Tan Sri Zeti, di mana Tan Sri Dr. Zeti mengumumkan bahawa ekonomi negara Malaysia telah berkembang dengan pesat pada tahun lepas sebanyak 6%. Saya hendak bertanyakan pihak Kementerian Kewangan, mengapakah semasa ekonomi
negara Malaysia berkembang pesat sebanyak 6%. Mengapakah Bursa Malaysia, KLCI, telah susut sebanyak 6%? Dan merupakan bursa yang mempunyai prestasi yang paling teruk di rantau Asia Pasifik. Ini adalah sesuatu yang amat janggal sekali. Apabila ekonomi berkembang 6%, dari segi pulangan, Bursa Malaysia adalah berprestasi paling buruk sekali, iaitu susut sebanyak 6%. Kita boleh banding dengan negara Thailand. Ekonomi berkembang hanya 1%. Pertumbuhan ekonomi hanya 1%. Tetapi dari segi bursa negara Thailand untuk tahun 2014 telah naik sebanyak 15%. Mengapa pula Malaysia apabila pertumbuhan ekonomi sebanyak 6%, tapi bursa Malaysia, bursa Kuala Lumpur susut KLCI sebanyak 6%. Saya rasa pihak kementerian pun faham bahawa sungguh pun pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik daripada negara Thailand. Tapi untuk banyak pelabur, mereka rasa bahawa prospek masa depan untuk Malaysia dihantui oleh masalah-masalah skandal seperti 1MDB. Dan ini merupakan satu kecacatan yang mestilah ditangani oleh pihak kerajaan pusat. Di sini 1MDB bukanlah rekaan daripada pihak parti pembangkang ataupun Pakatan Rakyat. Ia adalah satu usaha oleh pihak kementerian atau pihak kerajaan pusat, di mana Board of Advisors terdiri daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan ini harus ditangani dengan segera. Kerana sungguh pun dinyatakan bahawa 1MDB bukanlah bermasalah, bukanlah dalam keadaan krisis. Kita kena faham. Betul, kalau kita lihat dari penyata kewangan, liability 49 bilion, aset 51.4 bilion. Oleh itu, syarikat tidak bermasalah kerana aset melebihi liability sebanyak 2.4 bilion ringgit. Dan ini betul. Ini adalah satu illusion. Ini bukanlah keadaan sebenarnya. Kerana aset ini bertambah kerana ia dinilai semula. Kalau tak dinilai semula, liability akan melebihi aset sebanyak 5 bilion ringgit. Tentu pihak kerajaan persekutuan boleh mengelirukan atau tipu diri sendiri. Tapi pelabur-pelabur asing boleh lihat keadaan sebenarnya, iaitu liability sebenarnya melebihi aset sebanyak 5 bilion ringgit. Dan ia hanya digambarkan sebagai melebihi liability kerana aset semua dia dinilai semula. Kalau tak dinilai semula, liability melebihi aset sebanyak 5 bilion ringgit. Nah, inilah sebabnya timbul tanda tanya. Macam mana 1MDB boleh bayar semua utang-utang yang dialami. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan betul oleh pihak kerajaan pusat, ia akan menghantui bukan sahaja Bursa Malaysia. Ia juga akan menghantui nilai ringgit Malaysia yang juga jatuh menjunam dengan begitu ketara sekali. Dan sama seperti bursa di Malaysia, dengan pasaran dana, nilai ringgit Malaysia mempunyai prestasi yang paling buruk juga pada tahun lepas. Dan ini semua ekoran daripada persepsi tentang skandal-skandal yang berlaku di Malaysia. Nah, sekiranya skandal kewangan yang begitu maha besar ini tidak ditangani, saya rasa susah untuk memulihkan keyakinan di kalangan pelabur-pelabur bahawa kita benar-benar serius untuk menjalankan pengurusan kewangan dengan baik, dengan teratur dan juga mengikut
undang-undang yang telah pun ditetapkan. Tuan dan Pertua, ini bukanlah satu perkara kecil. Dan saya ingin menyatakan bahawa pihak kami rasa kesal bahawa untuk menutup skandal ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengambil keputusan untuk menyaman Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara. Saya tidak rasa dengan menyaman atau saman sama Yang Berhormat Petaling Jaya Utara boleh membuat skandal ini hilang. Ia tetap tidak akan hilang. Masalahnya bukanlah Yang Berhormat Petaling Jaya Utara. Beliau hanya seorang messenger. Don't shoot the messenger. Shoot 1MDB. Kerana kalau masalah 1MDB tidak diatasi, satu Malaysia akan berada dalam bahaya. 1MDB. Satu Malaysia dalam bahaya. Ia akan merupakan tipping point. Bukan hanya kerana skandal 1MDB, kita punya pasaran, kita stock market turun. Nilai ringgit Malaysia turun. Ia adalah tipping point. Sebelum ini, banyak pelabur bimbang tentang keadaan hutang kerajaan pusat yang telah naik melambung tinggi daripada 266 bilion ringgit pada akhir tahun 2007 kepada 582 bilion ringgit pada akhir tahun 2014. Dalam tempoh 7 tahun saja telah naik sebanyak 120%. Ini adalah satu jumlah yang agak besar. Dan ini tidak mengambil kira liability, garanti atau contingency. Kalau diambil kira contingency, jumlah hutang ini akan melebihi 700 bilion ringgit. Ini masalah pertama. Masalah kedua, GST yang saya sebut tadi. Masalah ketiga, hutang pribadi isi rumah. Yang merupakan, kalau berbanding dengan GDP, sekarang telah capai tahap 940 bilion ringgit. 940 bilion ringgit. Hampir mencecah 1 trilion ringgit. Hutang pribadi isi rumah, iaitu hutang orang biasa rakyat Malaysia, sekarang telah mencecah 88% GDP. Jumlah rasio yang paling tinggi di benua Asia. Sehingga saya rasa banyak keluarga sekarang hutang sekeliling pinggang kerana tak mampu bayar. Dan kita tak mau salahkan mereka kerana kalau kita lihat kerajaan pusat, kerajaan persekutuan, hutang pun naik tinggi. 1MDB pun hutang sana, hutang sini. Dan ini adalah satu tanda amaran. Kerajaan pusat hutang besar, isi rumah rakyat Malaysia biasa, hutang paling tinggi di benua Asia. Ini semua amaran kepada pelabur-pelabur bahawa kita dalam keadaan tenat dari segi kewangan. Dan tambah lagi satu MDB. Saya rasa ia merupakan trigger point yang menyebabkan Bursa Malaysia mengalami prestasi yang paling buruk pada tahun 2014 dan nilai ringgit turun kepada tahap yang paling teruk kalau berbanding dengan nilai-nilai negara-negara lain. Sebagai satu contoh, kita lihat, jangan cakap tentang dolar Amerika Syarikat. Sebut dengan dolar Singapura. Daripada RM2.20 sekarang sampai RM2.70. Baht, tak mau sebut Singapura dolar, baht, Thai baht. Dulu 950, sekarang 86, 80. Teruk sekali. So kalau berbanding dengan negara Thailand yang hadapi masalah ekonomi, masalah politik yang tidak stabil, nilai ringgit Malaysia lagi teruk daripada Thailand. Takkan kita tidak rasa bahang-bahang krisis ekonomi yang melandai negara kita.
Dan bila saya sebut krisis ekonomi, tuan ini betul. Ini bukan istilah saya saja. Ia juga digunakan oleh bekas Menteri Kewangan, Tun Daim Zainuddin, yang secara terus terang mempersoalkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau beliau dapat menguruskan ekonomi dengan begitu baik, beliau tanya sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mengapakah nilai ringgit Malaysia susut dengan begitu teruk berbanding dengan negara-negara lain? Sampai negara Thailand yang ada pertumbuhan ekonomi 1%. Negara Thailand yang ada krisis politik, nilai baht Thailand lebih kuat daripada Malaysia. So itulah. Ya, Kota Tinggi bangun dah bagi jalan yang amat. Sila. Saya ini mendengar dengan, terima kasih Speaker, itu tekun sekali. Ini elok juga diberitahu tentang GST tadi, ada syarikat-syarikat gulung tikar. Ini GST belum jalan lagi, dah tutup kedai. Takkan sebab GST kot. Mungkin malu pulau tertinggal kot, bangunkan tempat lain, mungkin. Dan kita tahu bila pembangunan, dulu tak ada jambatan. Bila ada jambatan, tentulah trafik dia bertambah. They will change your pattern. Satu lagi tadi banding tentang ringgit. Kita banding tak Indonesia? Indonesia kejatuhan rupiah yang paling terburuk. Dia tak ada YMDB pun. Jadi saya ingat jangan kita oversimplify dan cuba manipulasi keadaan yang ada. Dan saya nak tanya tadi tentang Thailand. Thailand ni dia dulu memang politik memang salah. Sekarang dia coming up from the problem. Dan nampaknya, of course lah, pertumbuhan 1% dan busanya bertambah. Tambah baik. Tapi ringgit ni sebenarnya bukan kita saja. Ini sebab strong dollar. Dan kita tahu, YB pun tahu. Tapi jangan dimanipulasikan seolah keadaannya begitu teruk sekali. Jadi saya nak tanyalah, GST ini, Indonesia ni, adakah ini dalam pertimbangan YB sendiri? Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Kota Tinggi atas celahan tadi, dan saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat Kota Tinggi bahawa di balik pulau adalah kawasan rakan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan, dan kalau ia ketinggalan, saya rasa kena tanya sama beliau. Dan beliau pun tahu bahawa memang ada beberapa kedai yang sudah pun gulung tikar kerana masalah ataupun masalah untuk memenuhi syarat-syarat GST. Ini telah pun dilakukan. Macam mana gulung tikar sebelum ada syarat-syarat dijalankan? Ya, betul. Jadi saya ingat jangan manipulate on the issue. No, dah jawab terus tikar. Sebab saya rasa YB cuba manipulate, mengatakan ditutup sebab GST. GST belum jalan lagi. Saya dah sebut tadi, dah gulung tikar. Sebelum GST dah gulung tikar. Dan ini telah pun dilaporkan di Surat Khabar. Saya rasa bukan saja di Pulau Pinang, di tempat-tempat lain juga. Kerana mereka kena tutup sebelum 1 hari bulan April. Kalau tidak, mereka perlu memenuhi syarat-syarat GST. Saya rasa kalau Yang Berhormat Kota Tinggi tak faham, itu menunjukkan bahawa telah tersisih daripada masalah yang dihadapi oleh rakyat. Biar saya habis dulu. Dan tentang itu, nilai ringgit Malaysia berbanding dengan negara-negara jiran, saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat Kota Tinggi bahawa kritikan ini dibuat bukan sahaja oleh saya, tapi juga oleh bekas Menteri Kewangan, Tun Daim Zainuddin. Saya rasa kalau Yang Berhormat Kota Tinggi tak puas hati dengan apa yang saya sebutkan, itu biasa. Tapi kalau benar-benar tak puas hati dengan apa yang disebutkan oleh Tun Daim Zainuddin, mungkin boleh tanya sama Tun Daim Zainuddin. Ya, boleh. 30 minit dah masuk. Terima kasih. Saya ingin merumuskan ucapan saya dengan
persoalan kepada menteri ataupun menteri dalam negeri tentang kes-kes hasutan yang dilaporkan ke atas beberapa pemimpin UMNO seperti Dato' Dr. Mashita Ibrahim yang telah pun buat satu fitnah ke atas kaum Cina di Kuala Kedah bahawa mereka telah membakar buku suci Al-Quran dalam upacara agama mereka. Bila ia memang adalah satu penipuan besar. Tapi beliau tidak meminta maaf ataupun menarik balik apa yang difitnahkan oleh beliau. Dan juga tentang keadaan kes-kes yang dibuat ke atas Ketua Bahagian UMNO Bahagian Perkhidmatan PAU tentang komen-komen dan juga Menteri Pertanian, Menteri Agrotani atas kenyataan melampau dan bersifat perkauman ke atas peniaga-peniaga Cina. Apakah tindakan yang diambil oleh pihak polis ke atas ucapan-ucapan yang menghasut ini? Akhirnya, Dato' Yang Pertua, saya nak meminta bahawa kerana ada beberapa rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat telah dihalang untuk memasuki negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Sungguh pun mereka adalah ahli parlimen Malaysia. Dan Sabah dan Sarawak masih sebahagian daripada Malaysia. Bolehkah kita dapat tahu mengapa mereka merupakan satu ancaman ke atas keselamatan kedua-dua negeri ini? Bila mereka adalah ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat. Janganlah kerana kepentingan politik yang sempit mereka dilarang untuk masuki negeri Sabah dan Sarawak. Saya harap bahawa pihak kerajaan pusat boleh memberikan sebab mengapa ahli parlimen dihalang untuk masuk ke negeri Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih bersama.